Kita niat hadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para anbiya dan mursalin dan sekalian para masyayikh khas kepada pengarang kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. Dalam kata pengarang kitab Al-Jawharatul Mawdu'ah wa munabbihat kutub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Badani, yang mana kita sudah masuk kepada bab yang ke-10 daripada kitab karangan beliau, di mana kitab ini adalah terjemahan daripada kitab Lubabul Hadis karangan Hadrat Imam Jalal Sayyuti rahimahullah. Kita sampai pada Al-Babul Ashir fi Fadilatil Jum'ah, bab yang ke-10 pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Bab yang ke-10 pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Yang bermaksud, hai mereka yang beriman, apabila diseru bagi sembahyang pada hari Jumaat, maka pergi olehmu kepada zikrullah, yakni mendengar khutbah dan sembahyang Jumaat, dan tinggal olehmu berjual, kerana haram orang yang wajib atasnya Jumaat, dan dikehendaki dengan seru itu, iaitu bang tatkala duduk khatib atas mimbar. Jadi kita sampai pada bab yang ke-10 ini menerangkan tentang fadilat Jumaat,
Ya, fadilat hari Jumaat dan fadilat solat pada hari Jumaat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala telah saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila diseru, lis-salati, untuk bersolat, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka hendaklah kamu bersegera menuju kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan mendengar khutbah yang dibacakan oleh khatib, ya, dan mendirikan solat Jumaat secara berjemaah, wazarul bai', dan meninggalkan segala urusan jual beli. Kerana haram berjual beli pada ketika itu bagi orang yang wajib atasnya Jumaat. Jadi siapakah yang diwajibkan atasnya Jumaat ini? Jadi solat Jumaat sebagaimana yang dinyatakan dalam mazhab Syafi'i bahawa ianya adalah fardu ain, ya, atas setiap laki-laki yang muslim, yang merdeka, ya, yang aqil, yang baligh, dan yang bermastautin pada sesebuah tempat atau bermukim pada sebuah tempat itu. Ya, bagi orang yang bermukim, maknanya dia dengar suara azan tu walaupun dia bukan mastautin pada sesebuah qaryah tu ataupun sebuah dusun, ya, dalam kitab dikata dusun, ya, ataupun sebuah negeri, dan tiada baginya sebarang uzur-uzur yang syar'i, ya, yang menghalang dia daripada mengerjakan solat Jumaat. Kalau setakat keadaan dia tu sakit, maka dia masih lagi wajib untuk hadir bersolat Jumaat. Maksudnya dia mampu untuk menunggu, ya, mendengar khutbah, ya. Dan bagi orang yang buta pun, ya, bagi orang yang buta pun dia wajib pergi menghadiri solat Jumaat. Kalau dia ada orang yang memimpinnya, bawa ni pergi, ya. Dan begitu juga bagi orang-orang yang sudah tua, ya, yang ataupun orang yang lumpuh, jikalau tiada musyaqqah ke atas mereka, iaitu jikalau tiada kesukaran atas mereka, ya. Jadi yang tidak diwajibkan ke atas mereka bersolat Jumaat ni siapa? Nak cakap yang selain daripada yang saya sebutkan tadi. Bagi mereka yang diwajibkan solat Jumaat, pertamanya Islam. Kalau orang yang bukan Islam, maka dia tak wajib lah. Kemudian lelaki, maknanya kalau perempuan dia tak wajib lah. Dan yang merdeka, laki-laki yang merdeka, maknanya dia bukannya hamba, ya. Jikalau dia hamba lelaki, maka dia tidak diwajibkan ke atasnya. Begitu juga aqil. Kalau orang yang aqil wajib ke atasnya, maka orang yang gila ataupun hilang akal, maka tidak wajib ke atasnya solat Jumaat, ya. Kemudian baligh, maksudnya sudah cukup umur, sampai umurnya, ya, dah boleh membezakan, dah memayis, dah baligh, dah cukup umur dah, ya. Maka bagi kanak-kanak, ya, kanak-kanak tidak diwajibkan ke atas mereka mendirikan solat Jumaat, ya. Kemudian bagi orang yang bermastautin dan mukim, diwajibkan ke atas mereka. Maka bagi yang musafir, gugurlah kewajiban Jumaat ke atas mereka. Jadi yang dinyatakan di sini, haram berjual beli pada ketika itu bagi orang yang wajib atas Jumaat.
Dia tentang hukum haram berjual beli ni ada dinyatakan dalam fiqh. Bagi perkara-perkara yang tertentu, contohnya kalau macam perlu membeli air untuk ambil wudu. Contohnya macam tempat itu, satu tempat itu, air wudu tak ada, kena beli. Dijual dalam botol macam ni contohnya. Maka kita terpaksa beli. Kalau tidak, macam mana nak masuk, nak pergi sembahyang Jumaat? Maka haruskan. Dia antara jual beli yang diharuskan. Susah nak pilih mic apa ni, speaker pun nak cakap sama. Jadi kerana haram berjual beli pada ketika itu bagi orang yang wajib atasnya Jumaat, bagi yang tidak wajib ke atasnya Jumaat, mungkin mereka itu adalah daripada kalangan orang yang musafir ataupun datang berniaga, memang dia datang ke tempat itu untuk berniaga. Namun dikehendaki dengan haram berjual beli itu pada masa bila, dan dikehendaki dengan seru itu, iaitu bang tatkala duduk khatib atas mimbar, yakni yang diharamkan benar-benar berjual beli itu apabila sudah dilaungkan azan ketika mana khatib sudah berada di atas mimbar. Yakni azan yang keberapa? Azan yang kedua. Dalam solat Jumaat kita ada dua azan saja. Sebenarnya satu azan saja. Yang muktamadnya azan Jumaat tu, azan untuk solat Jumaat tu hanya satu, iaitu ketika mana imam ataupun khatib itu sudah berada di atas mimbar. Jadi azan yang pertama tu azan masuk waktu zuhur. Kerana pada ketika awal zaman baginda Rasulullah SAW dan zaman dua khalifah itu, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, azan untuk solat Jumaat itu hanya satu saja. Jadi ketika mana imam itu sudah berada di atas mimbar. Namun apabila sampai pada zaman Hadrat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, disebabkan umat Islam sudah makin ramai, maka penduduk di kota Madinah pun dah makin bertambah, maka dilakukan dua azan. Ini azan yang pertama tu untuk memberitahu sudah masuknya waktu zuhur. Kemudian azan yang kedua tu dilaungkan ketika mana khatib tu sudah berada di atas mimbar. Ini sudah bersedia untuk memberi khutbah. Jadi ketika itu bila mana khatib dah sedia untuk memberi khutbah, maka haramlah jual beli, urusan jual beli kena berhentilah. Hentikan segala urusan jual beli. Kadang-kadang dekat masjid, tambah-tambah hari Jumaat, memang ramai orang berniaga. Berniaga dekat kawasan mungkin dekat kawasan persekitaran masjid, luar pagar masjid. Jadi para peniaga hendaklah mengambil perhatian atas perkara ini. Jangan kerana semata-mata nak mengejar keuntungan duniawi, wang ringgit, sehingga mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru bagi sembahyang pada hari Jumaat, ini seru yang dimaksudkan di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, itu ketika mana tatkala duduk khatib atas mimbar pada hari Jumaat itu, maka tinggalkanlah segala urusan jual beli itu, segera menuju kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Riwayat daripada Sulaiman radhiyallahu anhu, katanya, bersabda bagiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu ketahui kerana apa dinamakan dia hari Jumaat?
kataku tiada, jadi aku tak tahu, ya. Sabdanya, kerana dihimpunkan padanya bapa kamu Adam. Jadi hari Jumaat itu adalah dihimpunkan padanya bapa kamu Adam. Jadi hari penciptaan Nabi Adam AS dihimpunkan segala unsur-unsur tanah, air, api, angin, ya, dijadikan dalam rupa bentuk yang sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditiupkan ruh, ya, sehingga hidup bernyawa, ya, dihimpunkan segala unsur-unsur, ya, alam amar dan alam khalaq dalam kejadian tubuh Nabi Adam alaihissalam itu pada hari Jumaat. Kata setengah ulama, iaitu berhimpun lembaga Adam dengan rohnya, kemudian daripada ada ia campak 40 tahun, ya. Jadi kata setengah ulama, berhimpun lembaga Adam dengan rohnya, kemudian daripada ada ia, jadi dicampakkan roh itu setelah 40 tahun lembaga tubuh badan Nabi Adam AS itu dijadikan, baru dicampakkan roh, ya. Kata qil, menurut kata setengah ulama, kerana apa dinamakan hari Jumaat? Kerana berhimpun Adam dengan Hawa padanya, kemudian daripada bercerai yang panjang. Iaitu Allah Subhanahu wa taala setelah menurunkan Nabi Adam AS dan Siti Hawa ke atas muka bumi ini, ya, maka terpisah keduanya, ya, untuk jangka masa tempoh yang sangat panjang, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali, ya, di padang Arafah, ya. Maka berhimpun Adam dengan Hawa padanya, kemudian daripada bercerai yang panjang, iaitu pertemuan kembali itu adalah berlaku pada hari Jumaat, ya. Ya, Jumaat ni daripada kata dasar dia jin, mim dan ain, ya, jamak, ya. Jadi makna Jumaat itu adalah makna himpun, berhimpun. Kata qil, ini menurut kata setengah ulama, kerana berhimpun ahli negeri dan ahli dusun padanya. Iaitu untuk hari Jumaat itu Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan supaya berhimpun seluruh penduduk, ya, ahli qaryah tu ataupun ahli negeri itu untuk sama-sama mendirikan solat secara berjemaah, ya, itu dengan solat Jumaat. Jadi pada hari Jumaat itu hari berhimpunnya semua orang kampung, ya, pergi ke pekan tu sembahyang Masjid Jami', ya, sebab Masjid Jami' dia tak buat dekat kampung, melainkan kalau kampung tu dia dah penduduk dia ramai sangat, ya, macam kat saya dekat Batu Kes tu kampung Nahoda, dia ada masjid kampung Nahoda, ya, sebab dalam kampung tu banyak penduduk dia, ada Nahoda kanan, ada Nahoda tengah, ada Nahoda kiri, ya. Jadi kalau setengah-setengah tempat tu, kampung tu mungkin sedikit penduduk dia, maka dia kena pergi ke pekan tu, di mana masjid besar, Masjid Jami' itu didirikan. Di sanalah berhimpunnya ahli dusun dan ahli negeri padanya untuk mendirikan solat berjemaah. Kata qil, menurut setengah kata ulama, kenapa dinamakan hari Jumaat? Kerana berdiri hari kiamat padanya, iaitu Yaumul Jam'. Jadi hari Jumaat adalah hari yang mana akan berlakunya peristiwa hari kiamat, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Artinya, pada hari menghimpunkan ia akan kamu bagi hari menghimpunkan.
yakni hari Jumaat itu adalah hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan suatu hari perhimpunan, ya. Baik kita di dalam kehidupan dunia ni, kita hari Jumaat itu kita mendirikan solat berjemaah, ya, berhimpunnya seluruh penduduk ahli qaryah, ahli negeri, ya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hari Jumaat itu hari berhimpunnya segala unsur-unsur kejadian Nabi Adam alaihi salam, ya. Begitu juga hari Jumaat adalah hari pertemuan kembali, berhimpun kembali antara Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Maka begitu juga hari Jumaat Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hari kiamat, ya. Kerana hari itu adalah hari Allah Subhanahu Wa Taala akan himpunkan seluruh, ya, makhluk-makhluk dia, ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan amanah, tanggungjawab, kewajipan, ya, di mana itulah hari di mana akan dibangkitkan mereka kembali, ya, dan dilaksanakan segala persoalan. Artinya pada hari menghimpunkan ia akan kamu bagi hari menghimpunkan. Menyebutkan dia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itulah sebagaimana dinyatakan oleh Hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku menyukakan kamu dengan 3 kesukaan. Sesungguhnya aku menyukakan kamu dengan 3 kesukaan. Telah menyukakan daku dengan dia Jibril. Sembah mereka itu menyukakan olehmu akan kami. Sabdanya, telah menyukakan daku Jibril dengan 70,000 hamba, dimerdeka akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada api neraka pada tiap-tiap malam Jumaat. Dan menyuka akan daku dengan 99 tilik yang menilik Allah Ta'ala dengan dia kepada umatku pada tiap-tiap malam Jumaat. Barang siapa menilik akan dia oleh Allah Ta'ala, tiada disiksa akan dia, dan tiap-tiap amal yang dikerjakan dia manusia pada hari Jumaat disurat baginya 70 kebajikan. Jadi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perkhabaran gembira, ya, dengan 3 kesukaan, ya. Sesungguhnya aku menyukakan kamu dengan 3 kesukaan. Yakni Nabi SAW nak menyatakan perkhabaran gembira, ya. Sebagaimana Nabi SAW sifatnya adalah basyira, ya, mubashir, menyampaikan khabar gembira, ya. Antara sifat Nabi SAW menyampaikan perkhabaran yang gembira. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman lah, ya. Untuk orang kafir mana ada khabar gembira untuk mereka, ya. Untuk orang-orang kafir ni dia nazira, ya, sebagai pemberi ancaman, ya. Bagi orang-orang beriman, Nabi adalah mubashir, ya, memberi kabar, basyarat, perkhabaran gembira untuk orang-orang yang beriman, ya. Jadi baginda Nabi SAW menyampaikan 3 perkhabaran gembira kepada umatnya, ya. Kata Nabi SAW, aku menyukakan kamu dengan 3 kesukaan. 3 kesukaan apa? Yang mana? Siapa yang bagi tahu kepada Nabi SAW? Yang mana telah menyukakan daku dengan dia Jibril. Yang mana Hadrat Malaikat Jibril alaihi salam telah mengkhabarkan perkara berita gembira tersebut. Maka sembah mereka itu, iaitu para sahabat pun nyata bertanya kepada Nabi SAW, apa berita gembira tersebut ya Rasulullah SAW, khabarkanlah kepada kami juga, ya. Menyukakan olehmu akan kami, ini kami pun nak dengar juga apa khabar gembira tersebut, ya.
sabdanya, telah menyukakan daku Jibril dengan 70,000 hamba dimerdeka akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada api neraka pada tiap-tiap malam Jumaat. Allahu Akbar. Jadi perkhabaran pertamanya ialah Malaikat Jibril alaihissalam telah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pada setiap malam Jumaat Allah Subhanahu wa taala memerdekakan 70,000 hamba. Allahu Akbar. Malam ni lah, ni malam Jumaat ni. Ni malam Jumaat ni tuan-tuan. Ya, bapa-bapa, ibu-ibu sekalian. Bukan kata satu malam Jumaat, dalam setahun mana ada satu malam Jumaat, ya, kalau Lailatul Qadar tu satu tahun ada satu kali je, ya. Tapi malam Jumaat ni, ya, kalau setahun tu lebih 50 kali, ya. Maknanya tiap-tiap kali malam Jumaat tu Allah Subhanahu wa taala membebaskan 70,000 hamba. Jadi 70,000 nyawa lah hamba-hambanya, ya. Mudah-mudahan kita ni pun Allah Subhanahu wa taala masukkan juga dalam kalangan hamba-hamba yang Allah Taala merdekakan daripada api neraka itu, ya. Kemudian apa perkhabaran yang kedua? Dan menyukakan akan daku dengan 99 tilik yang menilik Allah Ta'ala dengan dia kepada umatku pada tiap-tiap malam Jumaat. Allahu Akbar. Yang ini perkhabaran kedua, perkhabaran gembira yang Nabi SAW sampaikan, yang mana telah diterima daripada Jibril alaihi salam bahawa pada tiap-tiap malam Jumaat Allah Subhanahu wa Ta'ala menilik kepada umatnya, ini umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dengan 99 tilikan. Allahu Akbar. Bukan satu tilik, 99 tilikan. Tilik ni apa? Tilik ni maknanya dia perhati, dia tengok dengan teliti. Dia tengok, maknanya dia lihat hamba-hamba dia. Dia tilik macam kita lah. Kalau tilik, kalau orang tengok tilik rasib macam mana? Dia tengok satu, dia tengok kad ke apa, dia tengok apa tu, dia tilik, dia hurai habis. Kad tu bukan ada gambar, kadang-kadang gambar raja ke, gambar queen, gambar joker ke apa, tapi dia tilik, ataupun nombor tu dia tilik, maknanya dia hurai kat nombor tu pula, ya. Itu orang tilik tu, maknanya dia tilik, dia perhati satu-satu. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia menilik. Kalau dengan satu tilikan pun alhamdulillah kita akan dapat jazbah daripada dia, ya. Dapat tarikan jazbah daripada Allah Ta'ala. Ini dengan 99 tilikan, yakni dengan perhatian yang begitu rapi, begitu sungguh-sungguh Allah Ta'ala perhatikan hamba-Nya. Jadi apabila Allah Ta'ala tilik itu, Allah Ta'ala tengok apa keperluan kita, ya, apa hajat kita, apa kesusahan kita, ya, apa yang kita nak, apa yang kita tak suka. Allah Ta'ala akan sentiasa, ya, memelihara segala kehendak keinginan hamba-hamba dia. Dah ditilik. Ya, macam kalau kita tilik jaga anak kita, ataupun anak buah kita, ataupun murid-murid di bawah asuhan kita, maka kita akan tilik, jaga, tengok keperluan mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih lagi kalau dia menilik, ya. Wa kana Allahu 'alaikum raqiba. Allah Ta'ala ni sentiasa memerhatikan, ya, atas diri sekalian hamba-hamba dia. Jadi pada malam Jumaat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyuka akan daku dengan 99 tilik yang menilik Allah Ta'ala dengan dia kepada umatku pada tiap-tiap malam Jumaat, ya. Jadi malam Jumaat ni adalah malam untuk kita menarik perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya, ya, supaya kita ni sentiasa ada dalam perhatian Allah Ta'ala, ya. Jangan kita ni terlepas daripada pandangan rahmat Allah Ta'ala, ya.
Biar kita tu ada dalam pandangan tilikan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita terpelihara daripada kejahatan hawa nafsu, syaitan, ya, dan kejahatan jin manusia. Dan apa perkhabaran gembira yang ketiga? Barang siapa menilik dia akan dia oleh Allah Taala. Itu tilikan daripada Allah Ta'ala. Barang siapa menilik akan dia oleh Allah Ta'ala, tiada disiksa akan dia. Itu kelebihan apabila seseorang itu mendapat tilikan Allah Ta'ala. Walau dengan satu tilikan pun, maka dia tidak akan disiksa. Dan perkhabaran yang ketiga, perkhabaran gembira yang ketiga apa? Dan tiap-tiap amal yang dikerjakan dia manusia pada hari Jumaat, disurat baginya 70 kebajikan. Bagi setiap amal yang dikerjakan oleh manusia, ini khasnya orang beriman lah, orang Islam lah. Kalau setakat dia manusia saja, iman tak ada, tak jadi apa juga. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi rahmat, Allah nak bagi dia hidayat, sebab pada hari Jumaat tu Allah Ta'ala tilik sekalian hamba-hamba dia ni. Tak kira lah kafir ke, Muslim ke, kalau Allah Ta'ala nak bagi hidayat, Allah akan bagi dia petunjuk hidayat. Mungkin malam Jumaat tu dia dapat hidayat, maka esok dia memeluk agama Islam, dapat syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah, dah bebas dia daripada azab api neraka. Boleh jadi juga kalau Allah Ta'ala nak bagi hidayat. Itu tajalli bagaimana Allah Ta'ala nak lepaskan dia daripada api neraka. Takkan Allah Ta'ala nak tunjukkan kita kat dunia ni api neraka dia keluar sorang-sorang. Bolehkah kita nampak macam tu? Tak boleh dah. Jadi kita boleh nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi hidayat pada hamba-hamba dia. Setiap hari, bukan kata hari Jumaat je. Mungkin mereka dapat hidayat pada hari Jumaat. Hari-hari lain tu baru mereka pergi ke mengisytiharkan, mereka meluk agama Islam. Kerana hari ni kita tengok dah banyak, khasnya orang-orang belah Eropah, orang-orang yang sebelum ni tidak ada pegangan agama, maka mereka hari ni sudah banyak yang memeluk agama Islam setelah mereka mendapat petunjuk hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi berbagai-bagai cara. Ada yang menerusi Al-Quran, ada yang menerusi hanya dengan mendengar seruan azan, hanya dengan melihat bagaimana kehidupan masyarakat umat Islam, dan mungkin ada yang disebabkan usaha dakwah seseorang ataupun sekumpulan manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak membebaskan hamba-hambanya itu daripada api neraka, banyak cara. Jadi di malam Jumaat itu adalah malam yang khusus Allah Subhanahu Wa Taala nak tilik hamba-hamba dia dengan 99 tilikan. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi rahmat lebih, limpahan-limpahan kurnia hidayatnya, besar kemungkinannya pada malam Jumaat tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kurniakan kepada mereka yang ikhlas nak mendekatkan diri kepadanya, yang mencari menuntut kebenaran. Dan setiap amal pada hari Jumaat itu akan dilipat gandakan. Itu 3 perkhabaran gembira yang Nabi SAW sampaikan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan 70,000 hamba, 70,000 diri daripada api neraka pada setiap malam Jumaat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menilik dengan 99 tilikan ke atas umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam Jumaat. Dan begitulah juga setiap amal-amal yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat akan disuratkan baginya 70 kali lipat kebajikan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih di dalam kitabnya Al-Ghunyah, telah merajihkan oleh jemaah daripada ulama akan kelebihan malam Jumaat atas malam Lailatul Qadar. Nampak? Ini ada perbahasan ulama tentang afdaliyat, keutamaan malam-malam ni, antara malam-malam
yang afdal ni, mana malam yang lebih utama, sehingga perbahasan mereka sampai pada malam Lailatul Qadar dan malam Jumaat. Antara malam Jumaat dengan malam Lailatul Qadar ni mana yang lebih utama? Ya. Kalau Lailatul Qadar tu, ya, pahala dia 1000 bulan. Ya. Satu malam Lailatul Qadar tu, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan lebih kurang berapa tahun? 80 tahun lebih, 83 tahun 4 bulan. Ya. Dan malam Jumaat tu pula ada banyak juga fadilatnya, tapi malam Jumaat ni dia ada berulang-ulang. Ya, berulang-ulang, setiap minggu ada sekali, setiap minggu lepas 7 hari sekali, 7 hari maka datang sekali. Ya. Maka yang manakah lebih utama? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Bunyak telah merajihkan, yakni mereka telah bersepakat pada para ulama, ya, jemaah daripada ulama akan kelebihan malam Jumaat. Ini malam Jumaat itu mengandungi banyak lagi kelebihan atas malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana ia berulang-ulang. Yakni tiap-tiap minggu kita ada peluang untuk memperolehinya. Ya, kalau malam Lailatul Qadar tu berebut, ya, kadang sampai terkejar-kejar sampai tak dapat juga. Ya, kadang terlepas. Ya. Tapi malam Jumaat ni tak boleh lepas. Ya, mana tiap-tiap minggu setiap orang akan dapat melalui menempuhi malam Jumaat itu. Maka pahalanya amat banyak. Demikianlah riwayat daripada Imam Ahmad. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, lazimkan olehmu dengan sembahyang Jumaat, maka bahawasanya ia merobohkan segala dosanya seperti meroboh seorang akan tanah daripada rumahnya." Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberi anjuran kepada Hazrat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu supaya lazimkan olehmu dengan sembahyang Jumaat, bahawasanya apa? Ianya dapat merobohkan segala dosa-dosa. Ya, kita ni banyak dosa-dosa, maka kita lagilah kena memelihara, ya, kerana ini adalah fardu ain bagi kita yang muqim. InsyaAllah kita akan sambung laluan tu azan. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا
Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hazrat Sayyidina Umar, "Ya Umar, tiada daripada hamba lelaki mandi pada hari Jumaat bagi sembahyang Jumaat, melainkan keluar ia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan oleh ibunya." Itu kelebihan mandi pada hari Jumaat. Ini bila kita mandi pada hari Jumaat tu, kita niat kita saja aku mandi sunat hari Jumaat, ya. Niat mandi untuk sembahyang Jumaat, apa boleh. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ganjaran seolah-olah dia baru dilahirkan oleh ibunya, yakni diampunkan segala dosa-dosanya, digugurkan. Kemudian, "Ya Umar, tiada daripada seorang hamba yang keluar daripada rumahnya bagi sembahyang Jumaat, melainkan menaik saksi baginya tiap-tiap anak batu dan tanah, dan mengucap istighfar baginya tiap-tiap batu dan bumi dan tanah yang ia berjalan atasnya hingga kepada Jumaat." Setiap bumi yang kita langkah nak menuju ke masjid tu, ya, batu-batunya, pasir-pasirnya, ya, semuanya mendoakan, di samping menjadi saksi, ya, bersaksi bahawa kita ni sebagai hambanya, sebagai hamba Allah Ta'ala yang pergi menuju ke masjid pada hari Jumaat untuk menegakkan syariatnya, ya. Di samping itu, mereka akan mendoakan keampunan atas mereka yang pergi menuju ke masjid tadi itu. Kemudian, "Ya Umar, tiada daripada seorang lelaki yang memakai kain dan keluar ia." Jadi dia memakai kain, pakaian dia tu, dan keluar ia bagi sembahyang Jumaat,
Yakni dia berpakaian untuk pergi sembahyang Jumaat, melainkan menilik Allah kepadanya dengan tilik rahmat, dan ditunaikan baginya tiap-tiap hajat yang ia berkehendak akan dia daripada pekerjaan dunianya dan akhiratnya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menilik dengan pandangan rahmat ke atas seorang yang menuju ke masjid pada hari Jumaat, ya, untuk mendirikan solat Jumaat, dan segala hajat-hajatnya Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan, baik hajat-hajat duniawinya maupun hajat-hajat ukhrawinya. Kemudian sabda Nabi SAW kepada Hadrat Sayyidina Umar, "Ya Umar, bahawasanya Allah Ta'ala menurunkan malaikatnya pada hari Jumaat kepada dunia. Maka berjalan mereka itu pada demikian negeri dunia hingga bang muazzin. Maka apabila bang muazzin bersegera mereka itu kepada masjid, maka masuk mereka itu daripada beberapa pintu masjid, dan menanti mereka itu akan orang masuk padanya dahulu daripada bang." Ini malaikat-malaikat turun dulu, menanti, dia orang pula tunggu jemaah yang nak hadir, ya. Maka apabila melihat mereka itu akan orang rukuk atau sujud, berkata mereka itu, yakni malaikat-malaikat itu mendoakan, "Allahumma afu anhu wa taqabbal minhu." Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan olehmu daripadanya dan terima olehmu daripadanya. Yakni para malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan turun ke dunia pada hari Jumaat itu, ya. Mereka ni sampai ke masjid-masjid tu, apabila dia tengok ada hamba-hamba Allah Ta'ala sedang lakukan amalan ibadah dalam keadaan rukuk dan sujud, maka mereka mendoakan keampunan, dan berhenti mereka itu pada pintu masjid dan membilang mereka itu akan orang yang masuk, dan berjabat tangan mereka itu akan dia, dan mengucap istighfar mereka itu baginya. Yakni ada malaikat-malaikat yang istiqbal, yakni menanti, menyambut tetamu Allah yang datang ke masjid tu. Kita tak nampak, ya. Kalau kita nampak, tercengang, kita lari balik rumah balik korangnya, ya. Kalau kita nampak malaikat-malaikat tu duduk tunggu dia, berjabat tangan dengan mereka yang datang, doakan pula keampunan, istighfar mereka itu baginya. Maka apabila berdiri khatib atas mimbar, duduk mereka itu antara beberapa saf, ini di antara saf-saf manusia tu ada malaikat-malaikat duduk sekali. Maka menilik mereka itu kepada muka segala makhluk dan mengucap istighfar mereka itu bagi sekaliannya. Ini malaikat-malaikat tu, dia tengok siapa yang ada di dalam masjid tu, dia tengok manusia ada, jin pun ada, dia doa sekali, ya. Semua dapat doa daripada malaikat tu, ya. Maka apabila masuk makhluk kepada sembahyang, maka masuk mereka itu sertanya. Ini malaikat-malaikat itu pun bersama-sama dengan manusia itu bersembahyang. Maka masuk mereka itu sertanya supaya mencapai mereka itu berkat Jumaat. Ini berhimpun semua, jin, manusia, malaikat-malaikat sekali berhimpun, ya. Bukan kata orang dusun dengan orang pekan saja, sekali semua makhluk-makhluk hamba Allah Ta'ala tu, ya, berhimpun untuk bersembahyang, beribadah. Maka apabila memberi salam imam dan mendoa ia, maka mengucap amin mereka itu. Jadi bukan kata manusia saja mengucap amin, ya. Jin-jin saja mengucap amin, malaikat-malaikat itu juga turut mengucapkan amin apabila doa imam tadi. Di dalam jumlah perhimpunan orang banyak, maka diampun bagi mereka itu dengan berkat malaikat. Ini dengan berkat malaikat kita ni dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita ni memang jenis pendosa sekalipun, ya. Tapi dengan berkat kita hadir sembahyang Jumaat itu, dosa-dosa kita Allah Taala ampunkan, ya. Dapat doa daripada para malaikat, ya. Dapat tilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala amal-amal kebajikan dilipat gandakan 70 kali ganda. Maka apabila berpaling mereka itu daripada tempat sembahyang, yang ini nak balik sembahyang, dilipat oleh segala malaikat akan suratan daripada pahala sembahyang mereka itu. Yang ini segala catatan amal pahala sembahyang tadi itu, malaikat pun
bungkus siap-siap, lipat, ya. Dan tasbih dan istighfar segala anak Adam tadi. Kemudian maka naik segala malaikat dengan dia kepada langit hingga berhenti mereka itu di bawah arash. Dan ini nak bagi catatan laporan amal sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendirikan solat Jumaat. Maka berkata mereka itu, "Hai Tuhanku, inilah sembahyang Jumaat pada negeri itu." Maka firman-Nya, Allah Ta'ala pun berfirman, "Pergi olehmu dengan sembahyang itu kepada Jibril dan kata olehmu baginya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh akan dikau bahawa engkau pergi dengan sembahyang ini kepada khazanah atau yang ada padanya." Demikian jemaah itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat itu sembahkan bawanya kepada Jibril alaihissalam supaya disimpankan dalam khazanah perbendaharaan catatan amal. Maka membawa pergi dengan dia oleh Jibril kepada khazanah itu, padahal ia di dalam materinya hingga hari kiamat. Ini dimaterikan, ditutup, ya, catatan amal itu sehinggalah akan dibangkitkan sekalian hamba Allah Ta'ala pada hari kiamat. Maka dibukakan catatan amal itu untuk mereka-mereka yang sama-sama mendirikan solat Jumaat tersebut. Mereka akan dapat lihat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, ya. Maka pada hari itu setiap mereka yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar zarah, mereka akan dapat lihat kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Begitulah juga segala amal-amal kejahatannya. Riwayat bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan satu malaikat baginya 40 tanduk. Antara satu tanduk kepada satu tanduk itu 1000 tahun. Atas tiap-tiap satu tanduk itu 40 saf daripada malaikat. Pada mukanya matahari dan pada belakangnya bulan, dan atas dua pelipisannya segala bintang. Allahu Akbar, betapa besarnya malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan, ya. Dengan 40 tanduk, satu tanduk itu, antara satu tanduk ke satu tanduk jaraknya 1000 tahun. Atas satu tanduk itu 40 saf malaikat, ya. Pada mukanya matahari dan pada belakangnya bulan, dan atas dua pelipisannya segala bintang. Maka apabila adalah pada hari Jumaat, sujud ia bagi Allah Ta'ala dan berkata ia, ya, malaikat yang sebesar-besar Allah Ta'ala ciptakan tadi tu, pada hari Jumaat dia akan sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berdoa, Allahumma ghfir liman sallal jumu'ata min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan olehmu bagi orang yang sembahyang Jumaat daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita sedikit manfaat, ya, pengetahuan daripada keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tentang kepentingan, kelebihan, ya, fadilat pada hari Jumaat esok. InsyaAllah kita sama-sama akan menyambut hari Jumaat, ya, hari raya bagi orang-orang beriman. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi manfaat untuk diri saya, ya, tuan-tuan, untuk kita jadikan amalan dan kita sampaikan kepada setiap ahli keluarga kita, rakan-rakan dan mereka tidak hadir. InsyaAllah kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bi hayatil 'ulama wa amitna bi mauti syuhada wa ahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.